Hai, selamat datang ke Moral of Reality Show. Saya akan menjadi host Anda dan nama saya adalah Ron Jasper John. Baiklah, kita menjemput tetamu undangan kita yaitu Lim Shu Ying, Kevin Chen Kai Lok dan juga Fitriani binti Abdullah. Dipersilakan duduk. Assalamualaikum, nama saya Fitriani binti Abdullah. Saya berumur 18 tahun dan saya berbangsa Melayu. Saya menyambung pengajian di Politeknik Kuching Sarawak dan beragama Islam. Shalom, nama saya Lim Shu Ying. Saya berumur 20. Saya pengajian di Politeknik Kuching Sarawak dan saya beragama Kristian. Bangsa saya Cina. Thank you. Nama saya Kevin Chen Kai Lok dan saya berumur 19. Saya berbangsa Cina dan saya menyambung pengajian saya di Politeknik Kuching Sarawak dan saya beragama Buddha. Baiklah, kita telah menjemput tetamu yang mempunyai pelbagai agama. Dan walaupun mereka mempunyai pelbagai agama, tetapi mereka merupakan sahabat baik. Tanpa membuang masa, saya akan menanyakan beberapa soalan. Dan sebagai seseorang yang mempelajari tentang agama lain, peringatan juga, ini bukan bertujuan untuk memecah belahkan tentang ajaran, tetapi ia untuk hanya mempelajari tentang agama lain. Baiklah, soalan dia, bagaimanakah agama berperanan dalam bentuk personality? Dalam agama Islam, ajaran utama yang diajarkan adalah taat kepada Allah, mengamalkan akhlak mulia, hidup secara seimbang antara dunia dan akhirat. Contoh personality yang dibentuk adalah sabar dan redha, iaitu menghadapi ujian hidup dengan tenang kerana percaya akan qada dan qadar. Dalam agama Kristian, ajaran utama adalah kasih sayang, mengampunan dan hidup dalam iman kepada Tuhan. Ciri personality yang dibentuk adalah pemaaf dan rendah hati. Contohnya, ajaran Yesus untuk mengampuni orang lain 70 times 7 times. Membelas kasihan dan berkhidmat. Contoh, ajaran untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri dan membantu mereka yang memerlukan. Dalam Buddha, ajaran utama adalah 4 kebenaran mulia dan jalan 8 lapis untuk mencapai pencerahan. Ciri personality yang dibentuk adalah tidak mementingkan diri dan belas kasihan. Sebagai contoh, mengamalkan sikap tidak melekat dan membantu makhluk lain tanpa pamrih. Itu saja daripada saya. Wow, sungguh menarik sekali jawapan yang dilontarkan. Baiklah, soalan seterusnya, bagaimana agama berperanan membentuk akhlak individu? Sila menjawab. Dalam agama Islam, akhlak terpuji yang ditekankan adalah jujur, iaitu riba diharamkan dalam perniagaan dan pergaulan. Yang kedua adalah sabar dan redha, iaitu menghadapi ujian dengan tenang dan yakin kepada takdir Allah. Dalam agama Kristian, akhlak terpuji yang ditekankan adalah kasih sayang kepada semua manusia. Dalam Markus 12 ayat 31, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Selain itu, pengampunan dan belas kasihan. Yesus mengajar untuk mengampuni walaupun disakiti. Seterusnya, kerendahan hati dan membantu orang miskin atau lemah. Tindakan Yesus menjadi contoh kepada penganut. Itulah sahaja. Terima kasih. Wow, menarik sungguh dan sangat bernas sekali jawapan yang diberikan oleh saudara dan saudari sebentar tadi. Baiklah, soalan seterusnya, bagaimanakah agama juga dapat membentuk seseorang dihormati oleh masyarakat? Teruskan. Agama Islam dapat membentuk penghormatan masyarakat dengan menekankan akhlak mulia, keadilan, tanggungjawab sosial dan perkhidmatan kepada masyarakat. Kesannya, seseorang yang mengamalkan nilai ini akan dilihat sebagai pemimpin berwibawa, orang yang boleh dipercayai dan dihormati oleh semua lapisan masyarakat. Contohnya, seperti mufti tokoh agama Islam
yaitu sebagai imam masjid atau guru agama yang berakhlak baik, sering dijadikan rujukan dan dihormati oleh masyarakat, bukan hanya oleh umat Islam tetapi juga oleh kaum lain. Dalam agama Kristian, cara agama ini membentuk penghormatan masyarakat ialah Kristian menekankan nilai kasih sayang, pengorbanan diri untuk orang lain, dan pengampunan yang membentuk seorang menjadi penyayang, membantu tanpa syarat, dan berjiwa besar. Seorang yang hidup mengikut ajaran kasih Yesus sering menjadi individu yang dihormati dan dikagumi. Untuk agama Buddha, bagaimana agama membentuk penghormatan masyarakat? Yaitu, ajaran Buddha menggalakkan ketenangan diri, belas kasihan, dan tidak mementingkan diri sendiri, yang menjadikan seseorang tenang, bijak, dan dihormati karena sikap damai dan membantu. Sebagai contohnya, seseorang yang hidup sederhana, tidak sombong, sentiasa menolong tanpa meminta balasan, serta memberi nasihat berhemat akan dihormati kerana ketenangan dan kebijaksanaannya. Agung sekali saya mendengar jawapan yang dilontarkan oleh saudara dan saudari. Baiklah, kemungkinan ini adalah soalan terakhir. Soalannya, bagaimanakah agama dapat mengubah hidup seseorang? Dipersilakan. Agama Islam dapat mengubah hidup seseorang melalui hidayah dan taubat. Ramai individu berubah menjadi lebih baik setelah mendekati ajaran Islam. Agama ini memberi penekanan kepada keinsafan, taubat dan peluang untuk membagi diri. Contoh, seseorang individu yang pernah hidup dalam kemaksiatan atau kehidupan yang tidak bermakna boleh berubah menjadi seorang berdisiplin, menjaga solat, berakhlak mulia dan mendekatkan diri kepada Allah. Contoh nyata, ramai bekas penagih dadah atau panduan yang berubah total selepas memeluk Islam atau kembali kepada agama. Mereka menjadi pendakwah, sukarelawan atau pendidik masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Agama Kristian dapat perubahan melalui kasih dan pengampunan Tuhan, grace. Dalam Kristian, perubahan hidup sering berlaku apabila seseorang merasakan kasih Tuhan dan menerima Yesus sebagai penyelamat. Ia memberi semangat baru, harapan dan kekuatan dalaman untuk berubah. Contohnya, seorang yang hidup dalam kemurungan, kesalahan silam atau tanpa arah boleh berubah menjadi seorang yang penuh kasih, positif dan aktif dalam kerja komuniti selepas merasakan kasih pengampunan Tuhan. Terima kasih. Dalam agama Buddha, perubahan melalui kesedaran dan pencerahan batin dapat mengubah seseorang. Dalam Buddha, perubahan hidup datang melalui pencerahan diri, seperti mengenal penderitaan, sebabnya, dan cara mengatasinya melalui meditasi dan pemahaman spiritual. Sebagai contoh, seorang yang dahulu mudah marah, stres, dan tidak puas hati dengan hidup, berubah menjadi seseorang yang tenang, penyabar, dan penuh kasih melalui amalan meditasi, sila, dan renungan dhamma. Contoh nyata, ramai individu moden yang tertekan dengan gaya hidup duniawi memilih hidup sebagai sami atau mengamalkan ajaran Buddha dan mendapati ketenangan serta makna hidup. Bravo sekali jawapan yang telah dilontarkan oleh saudara dan saudari. Baiklah, sungguh kagum kerana kita, Malaysia, negara tercinta, mempunyai pelbagai agama, budaya, bangsa. Dan walaupun mempunyai kepelbagaian, namun Malaysia masih mempunyai kesatuan walaupun mempunyai perbezaan yang sangat banyak. Itulah keunikan Malaysia. Dan sekali lagi, saya ingin menekankan saling menghormati sesama sendiri walaupun mempunyai kepelbagaian agama, budaya ataupun bangsa. Kerana kesatuan kita untuk menjaga Malaysia adalah dalam satu hati dan bukan kerana perbezaan. Itu saja daripada saya. Kita berjumpa lagi sekali. See you.
Oh